Super thanks komen. Terima kasih banyak-banyak kepada Midori Ringo dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya thanks to you Midori Ringo kerana sudi untuk contribute kepada channel ini. Dan seterusnya daripada Nizu Mizu dengan sumbangan sebanyak RM15 dengan komennya mantap Bang Kimi, tiap-tiap hari ada video baru, semoga channel ini terus berkembang hendaknya. Doakan juga sahabat-sahabat kita dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan seharian. Begitulah aku doakan setiap hari kepada bukan sahaja nakama, kepada haters juga, kepada followers juga, dan juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, kesejahteraan hidupnya, kebahagiaan hidupnya dan dipermudahkan urusan dunia akhirat. Dan aku juga doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, kekalkan kita dalam hidayah sampailah kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Begitulah. Dan terima kasih kepada dua super thanks komen ini. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Escoberto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, leak untuk One Piece chapter 1095 sudah keluar, bahkan mini summary ataupun mini spoilernya juga sudah keluar. Jadi jom kita hurai dengan lebih mendalam tentang leak yang aku dapat ini. Yang pertama, leak ini mengatakan chapter 1095 is a strong information and revelation chapter. Jadi macam yang aku cakap dalam video sebelum ini, which is aku dah bagi tahu dalam chapter 1095 ini berkemungkinan akan ada full fight punya chapter macam yang kita tengok dalam chapter previously dalam Arc Wano kan. Ataupun aku bagi tahu berkemungkinan dia akan ada banyak revelation atau misteri-misteri yang akan didedahkan dalam chapter kali ini. So ternyata poin aku yang kedua itu telah pun menjadi kenyataan, which is banyak revelation dan info baru yang akan muncul dalam chapter kali ini. So sebab apa aku yakin sangat mengatakan yang sedemikian rupa? Sebab first, Oda kan dia suka main dengan angka. Jadi ini adalah antara angka yang baik jugalah kan, ya, iaitu 1095. So that's why aku bagi tahu yang sedemikian. Jadi berbalik kepada revelation chapter, apakah yang akan Oda revealkan? First, kita ada Gorosei yang mungkin akan ada revelation tentang Gorosei. Yang kedua, kita ada Vegapunk yang mungkin akan ada revelation tentang Vegapunk. Yang ketiga, kita ada Monkey D. Luffy yang semestinya berkenaan tentang rahsia Devil Fruit Nika yang masih belum terungkap misterinya. Bahkan Oda juga sekaligus akan mendedahkan tentang rahsia Logia yang lain. Kerana itu akan menjadi strong atau big revelation dari Oda. Ataupun Oda akan dedahkan berkenaan dengan Gorosei punya Devil Fruit kan. Dan mungkin dia akan dedahkan tentang Gorosei yang lain. Sebab sebelum ni pun kita dapat leak juga daripada leakers yang bagi tahu bahawa dalam chapter 1094 ini penteori-penteori One Piece ini akan bekerja keras. Dan ternyata memang ia pun, kerana banyak sudah teori-teori yang keluar setelah rilisnya chapter 1094 yang lalu. Jadi adakah Oda nak biarkan misteri itu terus menjadi misteri sehingga ke beberapa lama tempoh masa, ataupun Oda terus nak ceritakan semua Devil Fruit yang ada pada setiap Gorosei ni? Jadi kita tak tahu. Mungkin bagi revelation daripada sudut situ, sebab ialah Gorosei ni kan memegang khazanah gudang kunci rahsia ataupun misteri miliknya Oda ini. Diorang ada rahsia tentang Void Century, God Valley, misteri Gomu Nomi pun diorang tahu kan. Rupa-rupanya Sun God Nika, Hito Nomi model Sun God Nika kan. Lepas tu banyak lagi lah, contohnya tentang Joy Boy lagi, Ancient Kingdom lagi, Ancient Weapon lagi. Tentang the whole ataupun seluruh dunia One Piece ni ada dalam pengetahuan diorang, ada dalam knowledge diorang. Dan tidak lupa juga berkenaan dengan Poneglyph. Tapi aku tak katalah semua benda ni akan didedahkan dalam satu chapter ini, tapi setidak-tidaknya ada beberapa maklumat atau informasi rahsia yang akan didedahkan dalam chapter kali ini. Daripada aku lebih nak dengar tentang Void Century lah yang akan didedahkan. Sebab apa? Sebab kita tahu yang sekarang ini ada Gorosei dan juga Vegapunk, yang mana Vegapunk ini dia yang meneruskan kajian yang dibuat oleh para sarjana milik Ohara sebelum ini. Jadi mungkin Gorosei akan menceritakan atau Oda akan mendedahkan berkenaan dengan Void Century. Tapi itulah sebab ada leak disebut strong information atau revelation chapter. Mungkin akan didedahkan tentang Void Century, iaitu apa yang berlaku during Void Century ataupun apa yang mencetuskan peperangan tu kan, peperangan sebelumnya berlakunya Void Century itu. Dan ternyata bila aku buka balik aku punya phone pagi tadi, aku tengok rupa-rupanya revelation besar yang Oda nak dedahkan itu adalah berkenaan dengan Saint Figarland Garling dan juga ada kena-mengena dengan God Valley. So bila kata sebut God Valley, bila kata sebut Saint Figarland Garling, dalam kepala otak aku obviously dia akan ada kaitannya dengan Shanks. Dan ternyata keluar pula lagi tadi tengah hari sikit, dia keluar, dia bagi tahu apa? As for Figarland Garling, Shanks fans be ready. Inilah dia guys, chapter
chapter yang perlu kita tonton guys. Inilah chapter yang perlu kita nanti-nantikan. Sebab karakter Shanks ni bukannya selalu keluar, information dia bukannya selalu kita boleh dapat. Dan kali ini katanya akan ada satu flashback yang akan menerangkan tentang perkara ini guys. Dalam spoiler yang aku dapat ni, dia bagi tahu a flashback will happen. The flashback will be of Garling's heroic action on God Valley and possibly a backstory on Shanks. The chapter is for Shanks fan. So dekat sini dia telah menjadi satu twist yang besar gila dekat dalam cerita One Piece. Sebab apa aku kata besar gila? Sebab sebelum ini yang kita sedia maklum, Rock D. Zebek ataupun Rock's Pirate telah bertempur dengan Roger's Pirate yang dibantu oleh Garp daripada pihak Marine, ataupun Rock's D. Zebek tak bertarung dengan Marine yang dibantu oleh Roger. Kita tak tahu macam mana situasi dia sebab kita belum lagi didedahkan macam mana jalan ceritanya. Tapi kita tahulah Garp ada bagi tahu yang dia malu, menjadi kemaluan kepada dia nak bercerita tentang God Valley tu, yang kita boleh assume yang mungkin Garp tak mainkan banyak sangat peranan, ataupun dia hanya lawan dengan cencorok sahaja, yang besar-besar ni diberi kepada laluan kepada Roger ataupun sebaliknya lah. Tapi apa information yang kita dapat daripada Garp ataupun daripada Sengoku bagi tahu yang Garp ni tak nak cerita tentang God Valley punya insiden sebab katanya dia malu nak cerita ataupun dia tak nak, dia nak rahsiakan benda tu. Tapi setelah tamatnya God Valley, apa yang Garp ni dapat? Garp ni memperolehi jawatan pula, julukan sebagai the hero of the Marine. Alright, berbalik kepada tadi, kenapa aku kata ini akan menjadi satu twist yang besar. Sebab sebelum ni kita tahu sosok ini bertarung dengan sosok ini dengan dibantu oleh sosok ini. Sekarang ni ada pula campur tangan Saint Figarland Garling yang merupakan antara Celestial Dragon, yang merupakan leader of the Holy Knight, yang merupakan the executioner of Celestial Dragon yang sebelum ni dia dah bunuh pun Miosgard tu kan. Jadi ada pula heroic punya action oleh dia ni. Tang mana heroic action dia tu? Dia lawan dengan siapa yang menyebabkan ada perkataan heroic tu? Sama ada dia lawan dengan Rock D. Zebek secara langsung ke, ataupun dia punya heroic action adalah sebab dia menyelamatkan para Celestial Dragon yang ada dekat situ ke? Dan selepas pada tu pula kita akan jadi tertanya-tanya lah, seberapa kuatkah Saint Figarland Garling ini sampai dijuluki sebagai orang yang menyumbangkan heroic action. So dekat God Valley tu kita tahu siapa player-player ataupun karakter-karakter yang ada dekat sana. Kita ada Whitebeard, kita ada Shiki, kita ada Ochoku, kita ada Big Mom, kita ada Kaido, kita ada Rock D. Zebek, kita ada Roger, kita ada Silver's Relic, kita ada orang-orang yang power-power, kita ada Garp juga kat sana. Jadi bila adanya watak seperti Saint Figarland Garling ni dekat sana dan dia menyumbangkan heroic action guys. So sebab tu aku bagi tahu sebelum ini, bila ada nakama kita tanya, abang rasa macam mana power scaling untuk Saint Figarland Garling, aku still stick dengan pendirian aku yang aku mengatakan bahawa Saint Figarland Garling ini kekuatan dia mesti level-level Yonko ataupun lebih. Sebab apa? Itulah menjadi resam kepada mangaka. Setiap watak yang dimunculkan kemudian ini mestilah lebih kuat daripada karakter yang sebelumnya apabila karakter itu disorotkan. Sebab itulah kita dah boleh tengok sebelum-sebelum ni Luffy dia lawan dengan orang yang biasa-biasa, bukan biasa-biasa lah kan, orang yalah tak berapa nak kuat macam Bellamy dan sebagainya lah sebelum dia masuk ke Grand Line. Lepas dia masuk ke Grand Line, dia lawan dengan geng-geng Chichibukai, dia lawan dengan Crocodile, dia lawan dengan Doflamingo, lepas tu dia lawan dengan dia lawan dengan komander daripada Yonko. Sebenarnya nak cerita sebelum nak naik lawan dengan Yonko ni, cerita sebelum dia nak sampai ke tahap Yonko tu kan, last kali dia lawan dengan Yonko itself dan dia menang. Dan sekarang munculnya watak Saint Figarland Garling. Kalaulah watak Saint Figarland Garling ni akan coba untuk mencabar Luffy, maka kekuatan dia mestilah lebih power daripada Kaido. Itu expectation aku. Aku bukan kata Saint Figarland Garling ni adalah orang yang lebih kuat daripada Yonko, tapi aku kata dia mungkin sama level dengan Yonko sekiranya, dan lebih kuat daripada Yonko sekiranya dia didedahkan dalam chapter kali ini untuk mencabar Luffy dan untuk menghalang laluan Luffy. Tapi sebelum kita nak berteori dengan lebih lanjut lagi, kita kena hadam dulu. Kita kena tengok dan kita kena analyse dulu apa yang akan disajikan oleh Oda berkenaan dengan backstory ataupun flashback tentang Saint Figarland Garling ni dalam chapter 1095 ni. Alright, dekat mini summary ni ataupun spoiler ni, dia tak cerita berkenaan dengan leak yang didedahkan oleh leakers sebelum ini, which is leak chapter ni dia tak terhenti sahaja dekat dia beritahu ada big
revelation dekat dalam chapter ni. Tapi ada juga dia mengatakan bahawa dalam chapter ini nanti akan ada sad punya moment. Jadi kita kena tanya balik, apakah perkara yang boleh membawa kepada kesedihan itu. Jadi pada aku, bila kita sebut sedih ni, berkemungkinan kematian lah. Jadi siapakah yang akan mati dalam chapter 1095 ini? Dan bila berkait dengan kematian, for me untuk sekarang karakter itu adalah Sentomaru. Sebab apa aku kata Sentomaru? Sebabnya ia akan menjadi sedih kerana dia ada kaitan dengan Vegapunk dan ada kaitannya dengan Kizaru. Walaupun Kizaru ni sekarang dia diberi misi untuk lenyapkan Vegapunk, tapi dia still ada hati perut tau. Disebabkan dia ada bagi tahu Sentomaru, jangan halang aku sebab ini adalah misi aku. Memang lumrahnya begitu. Dia kerja dan itu misi yang dia perlu hadap. Jadi kau kenalah ke tepi Sentomaru sebab aku kena selesaikan mission ini. Sedangkan Sentomaru pun membalas yang dia pun ada misi dia sendiri juga, which is dia nak pastikan orang yang jaga dia selama ini akan kekal hidup. Wah, aku cerita ni pun aku dah bergenang air mata kan. Dan dari keadaan ini akan jadi satu momen yang agak sedih pada aku kalau Sentomaru ini mati. Dan itu akan trigger Kizaru punya loyalty. Kerana itu akan menggoyahkan loyalty Kizaru. Sebagaimana sebelum ini kita nampak Aokiji dah mula agak goyah dengan Merin punya pendirian. Dia punya loyalty terhadap Merin semasa insiden Ohara. Yang mana Aokiji berkata, kenapa Akainu buat macam ni? Kenapa nak kena bunuh sampan-sampan orang perkampungan Ohara tu? Dah terang-terang diorang tu bukan sarjana pun. Tapi kenapa nak dibunuhnya mereka semua? Tapi yelah, Akainu kan dia berpegang kepada absolute justice. Jadi tak kira kau orang bersalah ke tak salah ke, janji misi berjalan dan takkan fail. Jadi dekat situ Aokiji agak goyang sikit kan. Macam ni ke Merin. So mungkin benda ni akan terjadi kepada Kizaru dan menjadi satu lagi chapter yang sad dan sedih dalam One Piece. Bahkan bukan Aokiji saja, Fujitora juga ada beberapa scene yang ditunjukkan yang mana dia mula kurang kepercayaan dia kepada Merin. Kenapa dia sad chapter? Kerana ia berkenaan kematian Sentomaru yang relate dengan Kizaru. Khususnya kenapa dikatakan sad chapter juga dalam chapter kali ni? Pada aku berkemungkinan dalam scene ataupun panel terakhir dalam chapter lepas, kita tahu yang Bonnie telah menikam Saturn dan dengan bersama-sama tikaman tersebut telah mengalirnya air mata Bonnie ini. Jadi berkemungkinan kat situ akan ada satu flashback tentang Bonnie dan kat situlah yang akan menyebabkan momen sad ini. Dan kalau kita back balik kat chapter 1092, 91 macam gitulah tak silap aku, Luffy ada tanya dekat Bonnie, kenapa kau macam ceria je? Dan ada juga penteori yang mengatakan yang pada saat itu mungkin itu bukanlah Bonnie, tapi dia adalah Katarina Devon yang telah merubah bentuknya menjadi Bonnie, muka dia jadi Bonnie. Sebab tu nampak Bonnie macam ceria je. Dan rupa-rupanya sekarang baru kita tahu cerita dia kan. Pada ketika itu kerana dia tahu hal yang sebenar, iaitu Vegapunk sebenarnya didesak oleh Gorosei untuk modification body Bartholomew Kuma. So disebabkan itulah Bonnie dia macam lega sikit. So ini bukanlah salah Vegapunk 100%. Vegapunk diarahkan dan dipaksa untuk buat begitu. Jika tidak, dia akan membahayakan nyawa dia sendirilah. So dengan ini Bonnie dah tenang. Tapi sekarang dia dah tahu orang yang sebenar-benarnya telah memusnahkan hidup bapa dia adalah Gorosei. Sebab tu dia dah tak kisah dah siapa yang dia hadap sekarang ni kan. Sebab ni kan melibatkan bapa dia. Kalau sebelum ni kita boleh tengok kan yang Merin ke apa ke kejar Bonnie ni, Bonnie dia lari je. Tapi tidak untuk kali ni. Walaupun itu Gorosei, tapi apabila melibatkan bapa dia sendiri, dia sanggup lakukan apa pun demi dendam dia terbalas. Dan kita tahu apa hukuman seseorang itu sentuh sahaja Celestial Dragon. Tapi ini bukan Celestial Dragon biasa, brother. Ia adalah Gorosei, brother. Dulu Luffy bakar bendera World Government pun dah kira jenayah besar. Tapi Bonnie dia lagi dahsyat. Tikam terus Gorosei. Jadi tak tahulah apa benda yang Bonnie akan hadap selepas ini. Tapi Bonnie berani ambil risiko itu. Jadi momen sad yang dimaksudkan itu juga mungkin berkenaan tentang jewelry Bonnie ini. So guys, this is the spoiler of chapter 1095 yang korang mesti kena nanti-nantikan. Bila keluar je chapter ni, korang terus baca dan korang tengok aku punya chapter review untuk mendapat lebih kefahaman. So jangan lupa untuk nantikan chapter 1095 dan jangan lupa untuk nantikan chapter review daripada Kimishko Verto. Sebelum itu, aku nak baca sikit komen daripada nakama kita yang bernama Rom Riku. Benda yang mengejutkan yang berlaku di Egghead Island yang Oda cakapkan. Aku yakin ada pasti buah Devil Fruit Luffy kena curi dari tim Blackbeard. Katarina Devon sedang berada di sana menyamar jadi somebody dan menunggu peluang. Seterusnya daripada Muhammad Supi. Aku terfikir kepala Merin yang hancur selepas tengok Saturn macam Oda nak tunjukkan haki raja seorang dewa. Yang kena cuma Merin yang lemah. Masa tu ramai yang tengok Saturn. Tapi kenapa tak kena? Kalau kuasa Devil Fruit takkan paling yang lemah saja. Tengok Bonnie
sampai serang terus daripada depan, okey je. Kalau Luffy pula bukan main banyak dilepaskan haki raja. Sebelum Gear 5 tak ada pun macam tu. Aku rasa macam ada lagi satu jenis haki dewa. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita fikir kenapa kita susah untuk kita buat sesuatu yang kita yakin kalau kita lakukannya pasti kita akan berjaya. Tapi kita ragu, kita takut kalau kita tak mampu lakukannya. Kerana itulah Allah jadikan qada dan qadar untuk kita. Percayalah, yakinlah bahawa tiada apa yang lebih baik melainkan perancangan dari Allah. Bangunlah wahai diri yang malas ini. Kuatkanlah semangat yang masih tak berkobar ini. Kita tahu kita mampu. Kita tahu Allah dah berikan apa yang terbaik untuk kita. Cuma kita lemah, kita buta. Kita selalu mengikut kehendaknya nafsu. Kerana itu kita perlu kuat dan sabar untuk lakukannya. Just do it. Ya, memang betul ada yang buat sehari dah berjaya. Tapi mungkin itu tidak untuk kita. Jika kita perlukan 100 hari sekalipun untuk berjaya, kita perlu percaya, sabar dalam melakukannya dengan keyakinan kepada Allah. Kerana nafsu hanya akan membodohi diri kita ini. Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih pernah berkata, nafsu mampu membuat seorang raja jadi hamba, sementara sabar mampu membuat seorang hamba menjadi raja. Kerana itulah kita hidup mestilah sabar dan yakin dengan Allah sebaik-baik perancang untuk hidup kita. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi